yang memilih untuk masuk ke dalam skim ini dan akhirnya mendapat masalah seperti mana yang ditimbulkan tadi. Semua sekali jabatan kerajaan, agensi kerajaan yang terlibat dengan swastaan dibagi buat pilihan. Kalau dia masuk swasta, dia dapat pendapatan lebih. Sudah pasti budaya kerjanya lain. Tapi kalau dia masuk kerajaan, dia akan dapat seperti yang telah disebutkan. Cuma satulah yang ada cuma satu yang harus ditengok di sini. Kalau duduk di kerajaan, makna kata peluang kenaikan pangkat dan sebagainya mungkin tertutup. Sebab apa? Jabatan itu sudah jadi makin kecil. Contohnya macam Bernas. Sebelum diswastakan dia LPN. Tapi setelah diswastakan dia jadi Bernas. Dan jabatan yang masih tinggal dengan kerajaan itu dipanggil jabatan Kawaslia. Sudah pasti dia lebih kecil daripada Bernas yang besar itu. Walaupun bagaimanapun kerajaan telah ambil beberapa pendekatan dan perkiraan supaya anggota kerajaan yang masuk ke swasta itu tak rugi, malah dia bertambah baik. Dan kalau dia tinggal dalam kerajaan pun, dia juga akan berada di tahap yang sebaiknya. Kalau ada kes-kes yang tertentu yang menunjukkan bahawa setelah diswastakan dia jadi bertambah buruk, hak itu kita perlu dapatkan maklumat. Tetapi yang setakat kini, orang yang diswastakan bukan saja dia dapat pendapatan yang lebih, tapi budaya kerja juga jadi lain. Walaupun pengeswastaan ini dibuat awal dahulu, dalam 80-an dahulu, tetapi pegawai kerajaan yang didedahkan dengan swasta itu, dia sudah ada satu bentuk budaya kerja yang lain, yang lebih mencabar. Jadi dia ada kebaikan dan ada kekurangan. Itu kita tak dapat nafikan. Sekarang kita nak tengok sejauh mana kalau sekiranya boleh dibuktikan bahawa orang yang sama yang pergi ke swasta tu lebih rugi dan lebih teruk. Itu kena dibuktikan supaya sesuatu boleh difikirkan oleh pihak kerajaan. Terima kasih, Mak Menteri. Sekarang kita beralih ke soalan Datuk Nala Karupan. Silakan, Mak. Selamat pagi, Datuk Yang Dipertua dan ahli-ahli Dewan Negara. Soalan saya nombor 4. Terima kasih. Silakan, Mak Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Datuk Yang Dipertua, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan Yang Berhormat Datuk Nala KS pada hari ini bersekali dengan pertanyaan Yang Berhormat Puan Nurhaliza binti Abdul Rahim pada 1 Ogos kerana pertanyaan-pertanyaan tersebut saling berkait. Pihak kerajaan amat prihatin terhadap cabaran yang dihadapi oleh rakyat, khususnya golongan miskin dan mereka yang berpendapatan rendah. Dalam hal ini, program Satu Azam di bawah bidang keberhasilan utama negara ataupun National Key Result Areas NKRA meningkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah LIH yang diterajui oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat terus dipergiat untuk membantu golongan berpendapatan rendah meningkatkan pendapatan keluarga melalui bidang perniagaan Azam Niaga, bidang perkhidmatan Azam Khidmat, bidang pertanian Azam Tani dan bidang pekerjaan Azam Kerja. Bagi tempoh Januari 2010 sehingga 31 Disember 2012, program Satu Azam telah menampakkan keberkesanannya dengan penyataan sejumlah 106,967 orang daripada seluruh negara. Daripada jumlah ini, seramai 4,523 orang peserta atau 4,2% adalah golongan India dan seramai 70,224 orang pula peserta atau 65,65% adalah golongan wanita. Datuk Yang Dipertua, program Satu Azam telah memberi kesan yang positif terhadap para peserta yang mengikuti program ini, khususnya penjanaan pendapatan tambahan kepada keluarga daripada aktiviti ekonomi yang dijalankan. Berdasarkan pemantauan yang telah dibuat daripada Januari hingga Disember 2012, kita dapati seramai 11,694 orang peserta program telah berjaya meningkatkan pendapatan keluarga mereka hingga melepasi paras garis kemiskinan.
kemiskinan PGK. Terima kasih. Terima kasih Mak Menteri. Soalan tambahan yang pertama, silakan Datuk Nalla Kerupan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan YB Datuk Menteri. Soalan tambahan saya, bagaimanakah pihak kementerian dapat memastikan program ini akan memberi faedah yang sama rata kepada semua kaum? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Memanglah menjadi agenda kerajaan kita, Kerajaan Barisan Nasional, bahawa apa juga yang kita laksanakan dalam negara kita ini, terutama sekali yang ada kaitan dengan kebajikan masyarakat kita, adalah merentasi kaum dan juga merentasi seluruh negara kita Malaysia. Ini satu Malaysia lah, Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, dan melibatkan semua kaum yang ada di dalam negara kita. Kita memang ada membuat pendaftaran rakyat kita yang miskin dan rakyat kita yang miskin tegar. Ini meliputi semua kaum dan mengikut statistik yang ada pada kita pada hari ini, mengikut kumpulan etnik di seluruh negara kita, sehingga 25 Julai 2013 ini kita ada orang Bajau pun ada, daripada Sabah, Bidayu daripada Sarawak, orang Cina pun tidak ketinggalan, Dusun, Iban, India, Kadazan dan lain-lain, Melayu, orang asli, orang Penan, semuanya ada di dalam, kita capture dengan izin di dalam IKASI. Dan mereka inilah yang menjadi kumpulan sasar kita apabila kita melakukan program-program pembasmian kemiskinan, masuklah program Satu Azam ini. Karena itulah di seluruh Malaysia ini, yang tadi saya sebutkan 106,000 itu adalah meliputi seluruh negara kita dan meliputi semua kaum dan keturunan yang ada di dalam negara kita. Untuk memastikan program ini berjaya, kita ada mekanismenya. Kita ada kerjasama dengan pelbagai jabatan dan kementerian yang ada di dalam negara kita. 4 azam ni tadi, kita ada kementerian pertanian, kita ada bersama-sama dengan AIM, kita ada dengan kementerian sumber. Semua ini bekerjasama dan seterusnya dipantau secara berkala bagi memastikan program yang dilaksanakan itu, bantuan yang diberikan itu benar-benar memberikan manfaat dan dapat memastikan mereka yang terlibat ini keluar daripada kepompong kemiskinan ataupun paras garis kemiskinan tadi. Jadi Yang Berhormat, untuk makluman semua dan Yang Berhormat yang bertanya tadi, memang program Kerajaan Barisan Nasional ini adalah untuk semua rakyat dan kita pastikan dia juga akan dapat membantu semua rakyat, tidak kira suku kaum mereka. Terima kasih. Terima kasih Mak Menteri. Soalan tambahan seterusnya dipersilakan Puan Hajah Rohani. Silakan. Terima kasih Tuan Ketua. Saya nak ucapkan tahniah kepada kerajaan kerana dapat melaksanakan program Satu Azam dalam usaha strategik kerajaan untuk membasmi kemiskinan di kalangan wanita pelbagai kaum. Soalan tambahan saya, apakah lagi langkah kerajaan bagi memperkasakan program Satu Azam bagi menambah pendapatan keluarga, khususnya suri rumah dan ibu tunggal, dan sejauh manakah program ini telah membantu dan memberi faedah kepada golongan yang memerlukan di peringkat akar umbi? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tadi. Seperti saya sebutkan tadi bahawa program Satu Azam ini telah pun dapat sambutan daripada lebih 100,000 peserta seluruh negara kita, itu 106,967 orang, dan daripada jumlah tersebut seramai 70,224 orang ataupun 65.65 adalah daripada golongan kaum wanita. Ini termasuklah juga kaum ibu tunggal di seluruh negara kita. Dan program ini alhamdulillah setakat ini kita lihat adalah amat berjaya sekali. Dan program ini untuk memastikan
dia betul-betul berjaya di peringkat akar umbi di kalangan kaum wanita itu, maka kita ada kerjasama dengan AIM. Dengan AIM ini di mana mereka ini bukan saja mereka mengenal pasti para peserta yang akan kita majukan ini, tetapi juga mereka ini mengenal pasti semua para wanita yang diberikan bantuan Satu Azam ini bukan saja diberikan bantuan dari segi keuangan, barangan, alat-alat yang mereka perlukan untuk berniaga ataupun memajukan lagi perniagaan mereka, tetapi juga mereka diberikan latihan bagaimana mereka menggunakan alat-alat yang diberikan itu. Juga mereka ini diberikan khusus bagaimana meningkatkan kemampuan mereka, kualiti mereka di dalam bidang perniagaan, khususnya kalau mereka kurang pandai dari segi penyimpanan akaun ataupun bookkeeping dengan izin, maka kementerian kita bersama dengan IAM akan bekerjasama lagi dengan agensi-agensi yang lain bagi memastikan ilmu seperti yang demikian yang diperlukan untuk maju dalam perniagaan ini diberikan kepada wanita ini, kepada semua wanita ini, termasuklah ibu tunggal daripada masa ke semasa. Dan pemantauan akan diadakan juga kalau dengan IAM seperti mana mungkin yang berhormat juga maklum, mereka mengadakan perjumpaan setiap minggu. Dalam masa setiap minggu ini mereka akan tengok sama ada mereka telah berjaya, ada masalah ke tidak, mungkinkah mereka memerlukan lagi bantuan tambahan dari segi pinjaman dan lain-lain. Dan daripada situlah kita akan dapat melihat keberkesanan program yang kita laksanakan ini. Sekiranya masih kurang lagi berkesan, maka kita akan cari jalan lagi, kita akan bincang lagi dengan semua stakeholders kita supaya kita dapat menambah baik lagi apa juga kerja-kerja yang kita laksanakan ini, bantuan yang kita berikan ini, supaya dia benar-benar memberikan manfaat kepada kumpulan sasar kita di akar umbi sana. Terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Mohon satu lagi soalan tambahan. Cukup tu. Kita beralih ke soalan seterusnya, soalan Datuk Dr. Johari bin Mat. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Silakan, Mak Menteri. Datuk Yang Di-Pertua, dan terima kasih kepada Senator Dr. Johari Mat. Pihak kerajaan tidak menafikan bahawa semasa berlakunya insiden pencerobohan oleh pengganas dari selatan Filipina, bukan sahaja kedudukan ekonomi di Lahad Datu agak terjejas, malah isu sosio budaya khususnya melibatkan tanggapan negatif masyarakat terhadap etnik Sulu di Sabah juga sedikit sebanyak menjejaskan perhubungan kaum di Sabah. Walau bagaimanapun sejak masalah ini dapat ditangani oleh pihak berkuasa, kedudukan ekonomi dan keselamatan di kawasan tersebut telah meningkat. Pihak kerajaan telah menerangkan bahawa terdapat perbezaan yang ketara di antara masyarakat Sulu yang telah menetap di negara ini dengan penceroboh Sulu. Rakyat Malaysia dari etnik Sulu tidak sama sekali menyokong pencerobohan dan mereka mempunyai kesetiaan yang tidak berbelah bagi terhadap negara. Berikutan penempatan Eskom dan beberapa pasukan keselamatan di daerah tersebut yang secara tidak langsung telah menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Walaupun pada masa pencerobohan berlaku, tanggapan awal itu berbagai-bagai, sehingga ada pihak yang sanggup berkata bahawa ini drama sebuah parti politik, walaupun ianya melibatkan pembunuhan dan sebagainya. Tetapi selepas itu barulah semua pihak sedar bahawa kita sebenarnya diancam oleh satu pencerobohan yang agak besar. Walaupun orang yang datang sikit, tapi orang yang datang tu melihat nyawa itu adalah satu permainan hidup yang boleh dikotak-katikkan begitu saja. Barulah kita tahu bahawa kita sebenarnya mendapat ancaman. Dan selepas itu tidak terdengar lagi cerita-cerita drama dan orang mengetahui bahawa ini sebenarnya ialah satu kehidupan yang sebenarnya telah berlaku. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahannya pertama, silakan Datuk Dr. Johari. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih kepada Menteri yang telah memberi jawapan. Memang kita semua agak terkejut dan juga berisipati apa yang telah berlaku tadi. Apa yang saya ingin
tanyakan ialah apa program yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memulihkan trauma mereka dan juga membangunkan semula sistem yang ada ekonomi kepada penduduk yang terlibat. Dan begitu juga setakat ini setelah kembali pulih, bagaimana hubungan antara penduduk yang berasal daripada Sulu yang telah menetap di sana dengan penduduk yang asal di Sabah. Terima kasih. Terima kasih, Wan. Silakan, Menteri. Yang Hormat Datuk Speaker, yang pertama sekali ialah apabila kita tubuh Eskom, keadaan keselamatannya agak terkawal, bukan agak terkawal, memang terkawal, dan kita lihat tidak ada insiden-insiden baru yang melibatkan pencerobohan itu berlaku. Saya sudah pergi ke sana dan berada di Felda Sahabat, dan kita melihat bahawa apabila ancaman keselamatan itu berlaku, dia bukan sahaja kepada orang Sulu yang berada di situ yang terancam, tetapi orang tempatan juga terancam. Jadi kehadiran tentera dan juga polis amat dialu-alukan, dan orang boleh kata dia boleh tidur lena. Tetapi semasa perkara ini berlaku, tak timbul keadaan di mana ini orang Sulu ataupun orang tempatan. Sebab apa? Mereka berada di kawasan yang berdekatan dan mereka sangat memerlukan perlindungan keselamatan. Tetapi setelah seminggu lebih kurang macam itu, kita lihat media sosial dan pelbagai lagi mula membangkitkan soal-soal yang bahawa orang Sulu ini adalah musuh kepada orang Sabah, dan benda itu berbangkit di merata-rata, bukan sahaja di Lahad Datu tetapi di Pulau Gaya di Kota Kinabalu juga ada pemikiran-pemikiran demikian rupa timbul. Tetapi selepas itu bila kerajaan nampak makin serius dalam soal keselamatan dan tidak memberi tolak ansur, barulah rakyat tahu bahawa sebenarnya Sulu yang datang itu berlain daripada Sulu yang berada di sini. Tidak boleh kaitkan etnik yang berada di Malaysia ini ada hubung kait dengan orang yang datang. Etnik orang yang ada di sini ialah dia rakyat Malaysia, kecuali dia menunjukkan sikap yang berlainan, ataupun kita tahu bahawa mungkin orang bukan daripada etnik Sulu yang mungkin juga terlibat dalam kes pencerobohan tersebut. Jadi apakah usaha kerajaan yang utama yang harus dibuat untuk menyelesaikan soal trauma tadi? Kita lihat yang pertama sekali keselamatan. Yang ini bila Eskom ditubuhkan, orang rasa selamat. Jadi yang keduanya ialah bila kita membuat penempatan-penempatan baru dan juga melihat memperincikan penduduk yang berada di sana, terutamanya sama ada mereka berada di tempat yang boleh terdedah kepada keselamatan, dipindahkan kepada tempat yang lebih selamat. Saya rasa perlahan-lahan benda ini dapat diteruskan kehidupan. Terutamanya kita lihat anak-anak yang membesar itu berada di sekolah yang sama. Sudah pasti perkara ini perlahan-lahan kita selesaikan. Tapi kita kena ingat bahawa dalam dunia sekarang ini, benda yang besar yang berada di hadapan mata ialah ancaman daripada internet, media sosial dan sebagainya, yang kadang-kadang boleh mencetuskan pelbagai tanggapan dan sebagainya. Bukan saja di Sabah, tapi di seluruh Malaysia sekarang ini ada sedikit kekangan yang berlaku dari segi agama, dari segi kaum, kerana fitnah yang dilemparkan dalam media sosial dan juga fitnah yang dilemparkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang sengaja mahu melihat bahawa kekangan ataupun tegangan yang berlaku di antara kaum atau agama itu ialah sesuatu yang menguntungkan diri mereka. Kerajaan Barisan Nasional tak bertolak ansur. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan seterusnya, silakan Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Yusof. Silakan. Terima kasih Puan Yang Ketua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pertanyaan tambahan saya ialah di mana kerajaan melalui special branch dengan izin
perancangan khas telah mendapat maklumat awal sebelumnya berlaku peristiwa Lahad Datu. Tetapi proses maklumat ini tidak dilaksanakan dengan serius sehingga sekarang pegawai yang berkenaan dalam kes perpecahan mahkamah. Mungkin benar yang disebut oleh mantan Ketua Polis Negara bahawa Special Branch ni kena kurang buat kerja politik, lebihkan kerja keselamatan. Jadi bagaimana kerajaan nak menjamin supaya risikan dan maklumat-maklumat ini dapat diproses dengan baik agar peristiwa seumpama ini tidak berlaku lagi pada masa akan datang. Yang keduanya, saya ingin mendapat penjelasan kerajaan tentang kemustahan yang berlaku di Lahad Datu, di Perda Sahabat dan sebagainya. Adakah kerajaan telah selesai untuk memberi ganti rugi kepada penduduk-penduduk yang rumah kediaman mereka musnah, ladang dan sebagainya? Terima kasih. Yang pertama, Datuk yang di-Pertua. Yang pertama sekali, soal ganti rugi itu telah pun saya sebut di Dewan Rakyat dan saya tak dapat membaca angkanya dengan tepat. Tetapi kita telah pun membuat penempatan semula, memulakan pembinaan rumah bagi mereka yang terlibat dan sudah pasti yang rumah yang kita bagi ini adalah kepada warga negara Malaysia. Yang ini kita telah selesaikan dan juga kita bagi bantuan kepada keluarga yang terlibat. Yang ini telah pun dilaksanakan dan kita juga telah bagi peruntukan kepada agensi-agensi yang terlibat dalam Eskom. Dan kita juga telah bagi peruntukan kepada Eskom. Dari segi kerajaan pusat, peruntukan diturunkan kepada agensi yang terlibat untuk menjaga keselamatan dan juga kepada penduduk yang terlibat yang menjadi mangsa dalam pencerobohan ini telah diambil tindakan yang sewajarnya. Kita tak bolehlah bagi sepenuhnya, tapi kita bagi berdasarkan kepada sumbangan kerajaan. Contohnya macam banjir, kita bagi token. Tetapi bagi hak yang rumah-rumah yang telah rosak, kerajaan telah gantikan dan saya boleh bagi jawapan bertulis kepada Yang Berhormat. Berhubung dengan kes-kes yang melibatkan perbicaraan, saya ingat itu kita serahkan kepada mahkamah. Tetapi perkataan bahawa Special Branch harus kurangkan politik tapi bagi perhatian kepada keselamatan, saya ingat ini yang lebih tepat Kementerian Dalam Negeri menjawab. Tapi pada keseluruhannya, Special Branch dia bukan terlibat dengan politik. Dia terlibat dengan pelbagai perkara kehidupan, terutamanya keselamatan. Malah kita tahu kalau politik pun, dia bukan tujuan untuk nak ambil habuan politik, tapi nak tengok sejauh mana politik tersebut boleh mengancam keselamatan. Saya tahu Special Branch dulu selalu ikut saya pun rasa tak seronok. Saya kata kenapa saya diikuti. Dia kata untuk menjaga keselamatan. Jadi keselamatan, saya tanya keselamatan siapa? Keselamatan saya kah? Keselamatan rakyat kah? Dia kata keselamatan untuk semua. Betul juga, sebab apa? Kadang-kadang kita pergi ke tempat-tempat yang kita rasa selamat. Tetapi Special Branch tahu tempat itu sebelum kita pergi, dia tak berapa selamat. Sebab mulut manis manusia ni, di depan kita dia bercakap baik. Kita tak tahu mungkin di belakangnya dia pegang sesuatu yang boleh mengancam keselamatan kepada kita. Kita, orang politik ni sudah maklum bahawa manisnya mulut manusia ni luar biasa. Tapi kalau kita langkah sikit ke belakang, ada beberapa mulut yang tak manis, yang itu kita tak tahu. Special Branch tahu. Sebab dia berada di kalangan mereka. Jadi sebenarnya kita kena berterima kasih kepada Special Branch. Dan dia tak boleh bagi laporan kat kita. Dia cuma nak pastikan supaya benda itu tak mengancam keselamatan. Jadi saya percaya Special Branch dia sudah ada Special Branch politik, keselamatan dan sebagainya. Saya rasa tak perlu mana-mana pihak mempertikaikan lagi. Yang perlu mana-mana pihak pertikaikan ialah bagaimana kita nak mempertingkatkan. Bukan mengatakan Special Branch hanya terlibat dalam politik. Itu tak tepat sama sekali. Saya tahu sebab saya pengurusi keselamatan Perlis selama 12 tahun dulu. Saya tahu bahawa tugas yang sebenarnya Special Branch ialah untuk menjaga keselamatan. Terima kasih, Ahmad Menteri. Beralih ke soalan seterusnya, dipersilakan Tuan Baharudin bin Abu Bakar. Silakan, Yang Mohd. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya, soalan nombor 6. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat. Hasrat negara untuk menjadi tuan rumah Masyarakat Sukan Asia Tenggara pada tahun 2017
telah dinyatakan oleh Majlis Olimpik Malaysia semasa mesyuarat jawatan kuasa Persekutuan Sukan Asia Tenggara pada tahun 2012 yang lalu. Mengikut giliran penganjuran sukan C oleh negara-negara ASEAN, negara Brunei Darussalam sepatutnya menjadi tuan rumah pada tahun 2011, diikuti oleh Malaysia pada 2019. Walau bagaimanapun, negara Brunei Darussalam telah menyatakan kesediaan untuk menjadi tuan rumah hanya pada tahun 2019. Oleh yang demikian, Persekutuan Sukan C telah menawarkan kepada Malaysia untuk menjadi tuan rumah Temasya Sukan C pada tahun 2017. Kementerian kini sedang meneliti kertas cadangan penganjuran Temasya Sukan C 2017 yang telah dikemukakan oleh Majlis Olimpik Malaysia dengan jangkaan kos 116 juta. Kertas cadangan mengenai perkara ini juga akan disediakan oleh kementerian untuk dibentangkan di Kabinet pada bulan Ogos untuk dipertimbangkan dan diluluskan. Sudah tentu perkara utama dalam memperhalusi cadangan ini adalah mengenai faktor kewangan kerajaan, infrastruktur dan persediaan atlet negara agar negara kita bukan saja muncul sebagai penganjur terbaik, malah menjadi juara keseluruhan seperti mana yang kita capai ketika menjadi tuan rumah Sukan C pada tahun 2001 dengan pungutan emas 111 emas, 75 perak dan 85 gangsa. Terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Soalan tambahan yang pertama. Terima kasih Timbalan Menteri yang menjawab soalan. Kita pun tahu seperti mana yang kita ketahui, negara tuan rumah pastinya akan mempertandingkan sukan-sukan yang membolehkan mereka mendapat kelebihan atau dapat menyumbang pingat emas kepada negara tuan rumah itu sendiri. Sebagai contoh, Sukan C Manila 2005 iaitu sukan renang sirip dipertandingkan oleh tuan rumah. Begitu juga dengan Sukan C Korat 2007 iaitu sukan muatai. Sukan C Korat dan juga Sukan C Indonesia itu sukan border dan juga wall climbing. Soalan tambahan saya, apakah negara kita juga akan mengikut langkah-langkah negara-negara berkenaan dengan mempertandingkan sukan-sukan tradisi agar kita dapat menjadi juara keseluruhan sekali lagi, dan jika tidak, apakah perancangan kementerian bersama dengan persatuan-persatuan sukan untuk membolehkan kita sebagai tuan rumah iaitu tim Malaysia menjadi johan di atas kapasiti kita melalui sukan-sukan yang bertaraf antarabangsa? Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Apa yang disebutkan oleh ahli yang berhormat memanglah benar. Ada juga di Sukan C Laos 2009 sepak bulu ayam dan renang sirip pun menjadi pilihan. Tetapi bagi penganjuran Sukan C 2017 di Kuala Lumpur, negara kita akan memastikan tujuan sebenar. Tujuan sebenar penganjuran Sukan C di kalangan anggota negara-negara ASEAN benar-benar dianjurkan untuk memastikan bahawa Sukan C merupakan platform terbaik bagi negara-negara ASEAN dalam mempersiapkan atlet-atlet mereka sebelum menghadapi Temasya Sukan Asia, Sukan Commonwealth dan Sukan Olimpik. Justru pemilihan sukan untuk dipertandingkan di Temasya Sukan C 2017 adalah penting dan tidak lari dari aspek kesukanan dan fair play seperti berikut. 28 jenis sukan yang tersenarai dalam Sukan Olimpik, kecuali 4 jenis sukan iaitu modern pentathlon, gusti, bola baling dan kenu. Dan ditambah dengan beberapa jenis sukan dari 28 jenis sukan yang tidak dipertandingkan di Sukan Olimpik tetapi dipertandingkan di Sukan C sejak tahun 1999 sehingga 2011. Seperti tampin bowling, lawn bowls, squash, biliar dan snooker, karate dan pencak silat. Bagi mencukupkan cadangan sukan jenis yang dipertandingkan antara 32 hingga 35 jenis sukan sahaja. Kita juga pasti akan menganjurkan sukan-sukan dan acara-acara sememangnya kita mempunyai atlet-atlet terbaik di peringkat Asia dan dunia yang memberi kelebihan kepada kita seperti sukan berbasikal, squash, hoki, long ball, tampin bowling, karate, pencak silat dan sebagainya. Terima kasih, Pak Menteri. Soalan tambahan seterusnya, silakan Puan Hariah binti Muhammad. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Sukma 2013 telah dicemari dengan suatu insiden
di mana 3 orang atlet lelaki bola baling telah merogol pengiring wanita pasukan di perkampungan tersebut. Jadi dilaporkan juga kejadian tersebut berlaku selepas 3 atlet berkenaan telah pun meminum arak di sebuah gelanggang sukan. Soalan saya, apakah langkah kerajaan bagi memastikan keadaan ini tidak berulang dan memastikan sukan yang diadakan di negara ini adalah satu sukan yang bebas dan berdisiplin, kerana saya yakin matlamat sukan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sihat, berdisiplin dan juga patriotik. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat. Seperti mana disebutkan oleh Yang Berhormat, insiden itu telah menjadi sebagai satu titik hitam di dalam arena sukan. Tetapi pihak Kementerian Belia dan Sukan telah mengambil langkah-langkah di mana langkah-langkah positif supaya perkara ini tidak berlaku lagi. Yang Berhormat Menteri telah mengarahkan tindakan yang serius terhadap semua yang terlibat dan siasatan yang mendalami, dan buat masa ini kes ini dalam siasatan polis, dan saya bagi jaminan kepada Yang Berhormat tindakan keras akan terambil terhadap mereka yang terlibat. Terima kasih Pak Menteri. Beralih ke soalan seterusnya, dipersilakan Datuk Dr. Masyita binti Ibrahim. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Datuk Yang Bertua dan juga Yang Berhormat Senator Masyita. Untuk maklumat Yang Berhormat, SPR meneliti setiap dakwaan yang dibuat bagi tujuan untuk memperbaiki apa juga kekurangan yang mungkin berlaku semasa pilihan raya umum yang lalu. Walau bagaimanapun, SPR perlulah dikemukakan dengan maklumat terperinci mengenai dakwaan tersebut. Mereka yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya umum ke-13 sepatutnya telah mengemukakan petisyen pilihan raya di Mahkamah Tinggi dalam tempoh 21 hari dari tarikh keputusan pilihan raya itu diwartakan. Tanpa maklumat yang terperinci dan kukuh, SPR menganggap dakwaan tersebut adalah bertujuan politik semata-mata. Seperti ahli Yang Berhormat sedia maklum, pengurusi SPR telah mencabar Yang Berhormat Pandan supaya mengulangi dakwaan bahawa pengurusi SPR mempunyai hubungan dengan pembekal dakwat kekal di luar Dewan bagi membolehkan tindakan undang diambil ke atasnya kerana telah menyentuh kredibiliti SPR. Namun demikian, sehingga kini Yang Berhormat berkenaan masih belum menyahut caburan tersebut. Yang Berhormat Speaker Dewan Rakyat juga telah minta supaya Yang Berhormat Pandan keluar dan membuat cabaran di luar bahawa pengurusi SPR dan timbalan pengurusi mempunyai hubungan intim dengan pembekal dakwat kekal. Dia tidak berbuat demikian. Dia keluarkan kenyataan. Maklumat. Ya. Tunggu Yang Mak, tunggu sekejap. Tak, sebenarnya ini apa? Ini jawab lisan, bukan masa mencelah Mak. Nanti. Terima kasih. Tapi bila keluar Dewan, dia hanya mencabar kepimpinan kanan SPR yang ada hubungan intim dengan pembekal dakwat kekal. Jadi kalau sekiranya kita ada apa-apa ketidakpuasan hati, kita ikut peraturan yang ada. Kecuali bahawa ini ada satu kenyataan di pihak pembangkang yang mengatakan bahawa walaupun petition telah dibuat, walaupun mahkamah telah buat keputusan, mereka berkata, bukan mereka, seorang berkata bahawa keputusan tersebut seolah-olahnya macam diarahkan. Jadi kalau hal itu kita agak susah hidup dalam negara ini. Tetapi kalau sekiranya kita ikut peraturan yang sedia ada dengan membuat membuat petition, kalau sekiranya kita tidak berpuas hati, sudah pasti segala-galanya berada dalam keadaan yang baik. Soalan tambahan yang pertama, Datuk Dr. Masyita. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah menjawab soalan tadi, dan saya difahamkan atas jawapan Yang Berhormat Menteri mengatakan dan mengiyakan bahawa dakwaan ini memang berunsurkan kepada politik. Soalan saya Yang Berhormat Menteri, sekiranya tidak ada sebarang tindakan tegas yang diambil, keadaan ini akan menjadi berlarutan. Jadi saya nak bertanya kepada pihak Yang Berhormat Menteri, sehingga kini berapa banyak tindakan
Dan apakah bentuk tindakan yang telah diambil oleh SPR terhadap pihak tertentu yang dengan sengaja dan berniat untuk memburukkan SPR di khalayak ramai? Dan juga memandangkan bahawa penggunaan dakwat kekal ini sudah dianggap sebagai ketinggalan. Adakah SPR bercadang akan menggunakan sistem biometrik pada PRU yang akan datang sebagaimana negara-negara maju lain telah pun menggunakannya? Terima kasih. Datuk Speaker, Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Yang pertama sekali, tindakan undang ni akan diambil, saya percaya ini sebab ini melibatkan individu dalam SPR, tapi dah pengurusi SPR mencabar. Kalau sekiranya dia menyentuh individu, sudah pasti individu boleh mengambil tindakan undang. Tapi kalau dia menyentuh SPR secara keseluruhan, maka SPR harus mengkaji sejauh mana perkara tersebut kita boleh ambil tindakan. Tetapi kebanyakannya SPR ni akan mengambil tindakan untuk menyiasat sama ada dakwaan itu benar ataupun tidak. Sebagai contoh, Yang Berhormat Senator Masyitah dan juga Senator Syed Husin, sebagai contoh, tuduhan bahawa 40,000 orang Bangla telah dibawa masuk untuk mengundi masa pilihan raya. Bangla itu tidak ada. Dan SPR menyiasat bahawa tidak ada Bangla yang masuk. Jadi kita tidak mengambil tindakan undang, tapi kita menyiasat bahawa Bangla tidak ada. Kemudian dituduh ada 60,000 dubious voters, pengundi yang diragukan, di mana kad pengenalannya sama ada berdasarkan 12 angka ataupun tidak. Didapati kad pengenalannya berdasarkan 12 angka, dan setelah dibuat hubungan dengan MIMOS dan juga DPN, didapati bahawa nama mereka berada dalam pengkalan data JPN. Jadi secara keseluruhannya SPR kalau sekiranya ada orang komplain, dia akan mengambil tindakan untuk menyiasat, dan didapati semua tuduhan yang dibuat itu adalah tidak benar. Dan pulanglah kepada SPR untuk memikirkan bahawa ia memerlukan tindakan undang ataupun tidak. Tetapi tugas SPR yang besar ialah melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai satu badan bebas, dan dalam masa yang sama kalau ada komplain, mereka siasat macam dakwat kekal. Mereka menyiasat sejauh mana dakwat itu kekal ataupun tidak. Jadi sekarang ni didapati bahawa daripada 11 juta lebih pengundi, 1,400 lebih yang membuat protes tentang dakwat kekal. Dan saya baru ni saya balik dari Cambodia, pilihan raya umum yang dia adakan pada hari Ahad, dan dakwat kekal itu sama saya rasa macam dakwat kekal yang digunakan di Kuala Besut. Dan saya menghadapi masalah sebab dakwat kekal yang saya buat percubaan itu kemungkinan boleh kekal, mungkin boleh bertahan sampai dekat 3 minggu ataupun sebulan, dan cukup menyusahkan sebab terlampau kekal. Tetapi di situ pun, di Cambodia tu, dalam banyak-banyak pemerhati antarabangsa, berjumpa juga satu orang, dia kata dakwat itu tak kekal. Padahal dakwat itu memang kekal. Dan dia tunjuk sebahagian daripada dakwat itu sudah tidak berada di jarinya. Tetapi titisan dakwat di tangan tempat lain, dia tak boleh buang. Semua di tempat yang dimaksudkan tak kekal tadi, dia gunakan sesuatu benda yang boleh menyebabkan dia tanggalkan dakwat. Demikianlah kalau kita nak buat komplain, kita boleh kekal setahun pun orang boleh keluarkan. Tapi kalau tujuan bahawa dakwat ini adalah sebagai tanda yang dia telah mengundi dengan niat baik, sudah pastinya ianya jadi baik. Hubungan cadangan daripada Yang Berhormat Senator tadi, memang cadangan awal daripada SPR ialah menggunakan biometrik. Tapi dia akan menelan belanja yang cukup besar di pihak kerajaan, yang mungkin menelan belanja di antara 150 juta lebih. Yang itulah yang dipikirkan, dan bila diperkenalkan sistem ini, banyak perkara yang harus diberi perhatian dan sebagainya. Walau bagaimanapun, SPR tidak pernah menutup pintu bagi apa-apa cadangan baik yang dibuat oleh Yang Berhormat. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan seterusnya, Datuk Hajah Noria. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri tadi telah menjawab penggunaan biometrik kerana penggunaan yang menelan belanja yang agak tinggi. Cuma saya nak tanya dengan Yang Berhormat Menteri, apakah kerajaan bercadang memansuhkan penggunaan dakwat kekal ini
dalam pilihan raya yang akan datang memandangkan penggunaan dawat kekal ini dieksploitasikan, sering dipertikaikan oleh pihak pembangkang. Dan lagipun negara-negara lain, negara luar tidak menggunakan dawat kekal ini. Jadi Datuk Yang Betul, saya rasa elok dimansuhkan supaya pembangkang ni tak ada bising-bising lagi. Dahlah dulu di cerita lain, Datuk kita buat dawat kekal pun salah juga. Jadi kita hantam betul-betul lah Datuk Yang Betul. Ini pepatah ada mengatakan orang berak tepi jalan dia tak akan mengaku. Jadi saya mencadangkan kata dah lepas kita buat dawat kekal dia kata kita buat orang Bangla pula. Jadi orang yang selalu buat kerja yang tak betul ni yang dia menuduh orang. Jadi saya rasa kita pihak kerajaan jangan takut. Kita yang pentingnya Datuk Menteri, kita kena ambil tindakan tegas di atas apa yang disarankan. Saya cadangkan kalau boleh dimansuhkan terus dawat kekal ini supaya tidak ada pertikaian lagi. Terima kasih. Terima kasih, Mak. Silakan Pak Menteri. Datuk Yang di-Pertua, dakwat kekal ini dicadang oleh Jawatankuasa Penambah Baikan Pilihan Raya yang dibentuk di Dewan Rakyat. Jawatankuasa ini terdiri daripada Barisan Nasional dan juga pembangkang. Yang mencadangkan dakwat kekal ialah Jawatankuasa ini. Cuma Jawatankuasa ini bermesyuarat dan saya tak dapat keputusan mesyuarat itu. Tapi sudah pasti cadangan ini ialah daripada pihak pembangkang. Kita ikut. Dan kita ikut kerana kita dituduh bahawa ada macam-macam penipuan berlaku kerana menggunakan kad pengenalan walaupun tak dapat dibuktikan. Ya. Sekarang ni bila kita perkenalkan dakwat kekal, dia ada orang menyebut ada dakwat yang tak kekal. Tapi komplainnya ialah 1,400 lebih seperti yang saya sebut tadi, daripada 11.2 juta lebih rakyat Malaysia yang mengundi. Tetapi bila kita terangkan bahawa dakwat kekal ini bukan segala-galanya. Yang penting ialah kad pengenalan. Kalau dia ada dakwat kekal, dia bertunjuk tangan dia ada dakwat kekal, tapi tidak ada kad pengenalan, dia tak boleh mengundi. Yang segala-galanya pilihan raya ialah kad pengenalan. Itu yang penting. Dan dakwat kekal ini ialah tambahan kepada pembaikan pilihan raya. Ini dicadangkan oleh ahli parlimen sendiri yang mencadangkan. Jadi lepas itu timbul masalah dan sebagainya. Kita terpulang. Jawatankuasa Pembaikan ini akan dibentuk, saya percaya mungkin akan dibentuk terus untuk memberi cadangan-cadangan bagi penambahbaikan pilihan raya. SPR ni badan bebas. Kita boleh cadang di sini, serah pada SPR untuk menentukannya. Dia badan bebas dan pihak kerajaan tak boleh bagi tahu SPR sila gunakan dakwat kekal. Mereka akan mencadangkan dakwat kekal, kerajaan bagi peruntukan. Jadi cadangan yang berhormat ini saya percaya pihak SPR akan ambil maklum mengenainya. Dan berhubung dengan tomahan yang dibuat, pelbagai yang dibuat itu, dia tidak berasas sebab apa pun kita mesti dasarkan kepada petition pilihan raya yang sedang berjalan dan banyak kes telah pun ditolak. Dan tentang dakwaan bahawa bila orang buat petition ni menunjukkan bahawa orang tidak berpuas hati dengan pilihan raya tersebut. Sebenarnya petition tu dibuat bila ada pembentukan undang-undang, dia bukan saja melibatkan pilihan raya tetapi melibatkan calon dan sebagainya. Kita tak boleh kata 67 petition yang dibuat oleh pihak pembangkang, pihak Parti Keadilan, Barisan Nasional dan juga PAS dengan DAP tak banyak. Mereka seorang 3 ya dan bebas ada 1. Kita lihat ini kita serah pada mahkamah. Tapi kalau sekiranya keputusan mahkamah itu dianggap kononnya itu arahan daripada pihak kerajaan, ini adalah satu kenyataan yang hanya ingin mencari pasal supaya berlaku chaos dengan izin ataupun pecah belah. Kalau rakyat respon kepada pemikiran, pertama dia buat petition. Lepas tu dia tuduh bahawa petition ini mungkin hakim mendapat arahan. Kita berada dalam kehidupan di mana siapakah yang harus kita tengok pakai bila kita nak tentukan bahawa inilah sistem yang terbaik yang harus kita terima pakai bersama. Jadi cadangan yang berhormat itu akan insya-Allah akan diambil tindakan. Dan pada masa sekarang pilihan raya kita seperti juga yang berlaku di Kemudia adalah pilihan raya yang bersih,
berintegriti dan juga tulus. Terima kasih Mak Menteri. Beralih ke soalan Saya minta tolong tambah satu lagi, Datuk. Menteri jawab. Cukup Mak. Sebab Kita dah menteri, ada menteri jawab boleh tambah satu lagi. dua Ya. soalan. Sebab ni menteri jawab, kalau boleh saya nak minta satu tambahan. Ringkaskan Mak soalan tu. Okey, berkenaan dengan SPR juga, tapi saya tak nak bercakap berkenaan dengan dakwat kekal dan sebagainya. Sebab kalau kita melihat dari segi persoalan yang pertama tadi yang melibatkan 40,000 penduduk Bangla. Jadi apakah kerajaan melihat ini sebagai satu kesan sebenarnya yang melibatkan hubungan dua ala juga antara Malaysia dan kerajaan Bangladesh? Sebab kita bercakap tentang SPR, tetapi kita lupa bila kita menemukan isu ini, ia melibatkan juga antara negara ke negara. Apakah kerajaan melihat ini sebagai kesan yang negatif dari segi perhubungan dua hala antara Malaysia dengan Bangladesh akan terjejas di masa akan datang disebabkan penghinaan terhadap rakyat mereka apabila mereka dikatakan terlibat dalam pilihan raya kita di Malaysia? Terima kasih. Memang perkara ini telah menimbulkan kesan yang negatif di mana Pesuruhjaya dan kerajaan Bangladesh tidak berpuas hati dengan tuduhan yang dibuat. Kita terbuka, kerajaan terbuka dan kerajaan siasat terus, cuma kita minta pembangkang bagi tahu di manakah orang itu berada, kapal terbang manakah yang mereka datang. Sebab kalau mereka nak datang pada hari tersebut, kita kira mesti ada 100 biji 747, mesti ada 1000 biji bas yang menunggu di airport, dan mesti ada petugas-petugas itu yang memegang kad Bangla ni, tunjuk ini kad kamu nak ambil pergi mengundi. Tapi nak pergi mengundi, nak mengundi di mana? Di mana tempat di Malaysia? Kalau nak kira yang paling dekat tentulah di Kuala Lumpur. Jadi kita tak mahu tuduh. Tak mahu tuduh apa? Oleh kerana benda tak berlaku. Dan tidak berlaku. Tidak ada satu pun Bangla yang berlaku. Cuma ada satu kes yang kita akan minta supaya mereka minta maaf ataupun tindakan undang-undang diambil kepada seorang budak India, muka macam orang India, dan dianggap dia Bangla. Tetapi nama Cina. Sebab dia anak angkat kepada seorang Cina. Jadi dia tak erti cakap Tamil, dia budak Cina. Tapi badan dia, muka dia macam orang India. Dipukul dia. Padahal dia tidak bersalah dan dia bukan budak Bangla. Dari segi kad pengenalan, dia orang Cina. Cuma kulitnya ialah macam orang India. Sebagai contoh. Jadi semua ini dibuat telahan macam-macam. Kononnya kehadiran Bangla yang merupakan satu pembohongan mutlak yang dibuat kepada rakyat Malaysia. Dan kalau sekiranya rakyat Malaysia percaya kepada pembohongan mutlak, maka rakyat Malaysia adalah orang yang rugi. Terima kasih Mak Menteri. Beralih ke soalan seterusnya, Puan Hajah Rohani. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan